Duren Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Selamat petang Kuala Lumpur, selamat petang Malaysia, selamat petang Nusantara. Bersama saya lagi, saya Nurbaya Hassan pada petang ini dalam segmen Ruang Tamu kita. Duren Nusantara telah pun menjemput 2 orang tetamu yang akan bersembang-sembang dengan saya, akan memberikan sedikit ilmu, berkongsi ilmu dengan saya dan juga para pendengar mengenai seni persembahan yang dan saya akan fokuskan dalam bidang tari pula kali ini. Di sebelah saya Dr. Joseph Gonzalez yang merupakan pengarah artistik di Aswara Dance Company, juga merupakan pensyarah fakulti tari di Aswara, dan juga beliau membawa anak muridnya sekali ke studio ini untuk bersembang-sembang dengan saya, iaitu Ruby Wahid yang merupakan graduan dari fakulti tari Aswara. Ruby juga merupakan penari utama di Aswara Dance Company dan juga beliau juga salah seorang penari di bawah penajaan Yayasan Saim Darby. Selamat datang ke studio. Terima kasih Nurbayang. Ya, Hello, terima kasih. hi. Hello. Okey, saya akan mulakan talk set ini dengan soalan kepada Joseph dululah. Saya lebih senang memanggil Joseph daripada Dr. Joseph Gonzalez. Nanti saya kena marah pula. Terlampau formal. Okey, sebab kita sembang-sembang je pada petang Betul. ini. Okey, Dr. Joseph, saya nak bertanya mengenai seni persembahan tradisional di Malaysia, perkembangan seni persembahan tradisional, terutamanya bidang tari. Bagaimana keadaannya sekarang ini di Malaysia? Sebenarnya soalan Nurbaya merupakan soalan yang rumit. Untuk memberi jawapan yang senang, saya rasa 20 minit, 20 jam pun mungkin tak senang, tak sesuai dan tak cukup. Oleh kerana ia sebenarnya berlapis-lapis perkara yang perlu difahami dalam situasi ini adalah banyak. Secara positifnya, saya boleh mengatakan bahawa keadaan dan apa yang kita mengalami dalam bidang seni tari tradisional pada tahun ini atau pada zaman ini, dekad ke-21 ni, saya rasa adalah situasi yang lebih baik dari beberapa aspek daripada dulu. Tetapi pada masa yang sama, ia juga merupakan suatu perkara yang harus dipelihara, perkara-perkara yang perlu diteliti agar dia menjadi lebih bagus daripada dulu. Perkara yang pertama yang saya ingin mengutarakan di sini adalah pengujudan Aswara itu sendiri. Sekiranya kita melihat sejarah seni persembahan dalam aspek pendidikan, pada tahun 70-an kita ada University Sains Malaysia. Yang merupakan satu pusat di mana adik-guru seperti Allahyarham Awang Pak Hamzah, Khatijah Awang pernah mengajar secara informal. Mereka membuat bengkel dan sebagainya, sehingga kan orang-orang seperti Dr. Hatta, Azad Han sendiri, Marion de Cruz, Anne James mendapat pendedahan kepada orang-orang tradisi ini. Jadi saya rasa pada zaman itu kita mula melihat kepentingan seni tradisi di dalam aspek pendidikan. Dan apabila tahun 1994, apabila Akademi Seni Kebangsaan ditubuhkan oleh Kementerian Kebudayaan pada masa itu, kita melihat kepentingan meletakkan kesenian tradisi sebagai asas dan batu asas dalam pembinaan seseorang insan seni yang mempunyai jiwa Malaysia. Itu yang dicari masa itu. Dan saya harap falsafah ini boleh dikekalkan selama-lamanya sebab ia merupakan satu keunikan. Maka apa yang penting bukannya bidang apa yang ingin dipelajari seperti tari, teater, muzik, film, animasi atau apa-apa, tetapi falsafah Aswara dan ASK pada masa itulah adalah sesiapa yang masuk ke sekolah itu harus mempelajari kesenian
Melayu atau Malaysia. Traditional. Tradisional. Yang saya rasa merupakan satu perjalanan dan permulaan untuk diri saya sendiri. Oleh kerana saya sebenarnya merupakan seorang guru ballet, contemporary dan sebagainya. Ya. Jadi saya jatuh cinta dengan kesenian tradisional Melayu. Okey, saya juga nak bertanya mengenai situasi sekarang. Seperti Joseph katakan tadi, ada perkembangan yang baik, ada perkembangan yang positif pada abad yang ke-21 ini. Tetapi dari secara mata kasarnya, apa yang dilihat perkembangan situasi sekarang terhadap seni persembahan tradisional di Malaysia seakan membimbangkan. Betul. Dia sudah, orang kata apa, dia terkebelakang sekarang ini berbanding dengan tarian-tarian kontemporari yang ada sekarang. Betul. Jadi apa pandangan Joseph sebagai pensyarah di Fakulti Tari mengenai kebimbangan ini? Ya, perkara ini suatu pandangan yang betul. Oleh kerana sekarang ini kita ada televisyen, kita ada pelbagai stesen TV yang memberi keutamaan kepada aspek hiburan. Jadi saya rasa perkara ini juga berkait dengan aspek perniagaan dan hiburan di mana kita sentiasa meletakkan nilai wang ringgit ke atas sesuatu bidang seni. Dan kalau kita membuat satu penyelidikan, contohnya berapa banyakkah seorang penari atau pemuzik di Istana Budaya atau di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di Bangkok, Jakarta atau mana-mana, dan bandingkannya dengan bayaran yang diberikan kepada seorang pemuzik klasikal violin atau piano dekat Dewan Philharmonic Orchestra, kita akan terkejut untuk melihat perbezaan pembayaran yang mereka terima. Jadi secara automatik, kita sendiri meletakkan nilai yang lebih tinggi ke atas kesenian barat dan kesenian klasik barat. Yang saya rasa suatu situasi yang amat menyedihkan. Pada zaman dulu kita tidak ada Dewan Philharmonic Orchestra, kita tidak ada perkara-perkara seperti ini. Kita tidak ada stesen-stesen televisyen yang mengangkat seni persembahan sebanyak sekarang ini. Tetapi apa yang kita melihat sekarang lebih kepada hip hop, kepada jazz, kepada Latin, Latin yang sangat-sangat popular di Malaysia dalam bidang tari. Benar. Jadi saya rasa sangat sedih dan saya sentiasa cuba dalam yang mana malangnya saya tidak ada banyak kuasa, tapi saya hanya boleh mencadangkan mungkin stesen ni boleh membuat satu program di mana mereka mengambil tarian klasik Melayu ke, tarian India ke. Sebenarnya ada, bukannya tak ada. Kebelakangan ini kita ada Lantai Cilik, kita ada Planet Zapin, Planet Joget dan sebagainya. Itu inisiatif daripada Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Betul. JKKN. Jadi itu adalah inisiatif yang amat bagus, dan baru-baru ni kita telah membuat persembahan koleksi klasik di wilayah persekutuan di dewan mereka. Jadi saya rasa minat terhadap tarian tradisi itu bukannya tidak ada. Sekiranya saya melihat penyertaan dalam program-program seperti ini, penyertaannya banyak. Jadi apakah masalahnya sebenarnya? Saya pun tidak berapa tahu jawapannya. Adakah dana kekangannya? Mungkin dana salah satu kekangan dia. Tapi sebenarnya saya rasa kanak-kanak zaman sekarang ini terlampau sibuk. Dengan gadget. Dengan gadget. Kalau kita naik LRT, kita naik bas, kita naik kereta, kita pergi mana-mana, kanak-kanak hanya tengok kepada gadget mereka. Mereka tidak berbual antara satu sama lain. Dia tak berbual dengan ibu bapa. Mereka sibuk dengan gadget. Itu satu. Kemudian di sekolah pun, sekarang ni, contohnya UPSR, mereka buat 7 subjek. Zaman saya kita buat 4 atau 5 sahaja. Bukan bermaksud saya lebih bodoh kan daripada budak-budak sekarang. Tapi kita rasa macam tu tau. Jadi dan ibu bapa terutamanya di bandar-bandar, mereka lebih mementingkan pencapaian pendidikan akademik daripada kurikulum. Ya, daripada so matematik, sains menjadi perkara yang paling penting. Bahasa menjadi perkara yang paling penting. Jadi kalau anak-anak mereka nak menduduki peperiksaan UPSR dan sebagainya, seharusnya mereka dihantar untuk tuition, untuk kelas tambahan dan sebagainya. Jadi masa untuk dihabiskan untuk menari, menyanyi dan sebagainya sudah tak ada.
Okey. Jadi saya ingin menceritakan satu syarahan yang sangat penting oleh Sir Ken Robinson. Yang kita boleh cari dalam TED Talks dekat YouTube Yes. dan internet. Sir Ken Robinson merupakan seorang pendidik daripada England. Ya. Dan dia mengatakan bahawa sekolah sebenarnya membunuh Ya. creativity. Dia kata kalau kita melihat kanak-kanak, semua kanak-kanak suka menyanyi dan suka menari. Benar. Tetapi apabila mereka ke sekolah, mereka diarahkan untuk duduk diam untuk 8 jam. Benar. Dan mereka dikatakan, kamu harus menulis. Buka buku sekarang. Tutup buku sekarang. Jadi dia ada terlampau banyak peraturan. Arahan. Jadi kreativiti kanak-kanak makin lama makin pudar. Dan undur ke belakang dan mungkin disimpan selama-lamanya. Dan tidak dijumpai, tidak diketahui. Jadi inilah saya rasa satu masalah besar yang harus ditangani oleh Kementerian Pendidikan, oleh ibu bapa, Kementerian Kebudayaan. Kita harus bekerjasama. Sekarang ini kita banyak bekerja dalam apa yang disebut sebagai silos. Ini ada perkataan baru yang saya belajar. Silos yang mana mereka macam di bawah tempurung dan kepompong masing-masing. Tidak berbual antara satu sama lain. Contohnya, saya boleh mengatakan, Nurbaya, apakah perkara yang berlaku dalam dunia teater sekarang? Sebab saya pernah melihat anda bekerja dalam dunia teater, membuat pengurusan teater dan sebagainya. Tapi ada juga penari yang tidak mengambil tahu. Yang tidak tahu apakah bidang anda. Jadi saya rasa, orang-orang besar, orang-orang yang tak berapa besar, ibu bapa ke siapa-siapa, kita harus berbincang. Mengambil tahu tentang apa yang ada dan bagaimana kita boleh memperbaiki. Jadi, dalam bahasa Inggeris, kita boleh mengatakan, don't reinvent the wheel. Yes. Kalau roda itu sudah ada, kenapa kita tidak gunakan roda itu? Benar. Sewaktu saya berada di sekolah di Lasalle Petaling Jaya, saya selalu sebut pasal sekolah saya sebab saya bangga. Saya pergi ke sebuah sekolah yang begitu terbuka dengan ketua yang sangat bijak, Brother Felix James Donahue. Sebab tu saya cakap bahasa Inggeris dengan begitu baik. Dan dia mementingkan bahasa Melayu. Jadi setiap hari Isnin, semua pelajar kena cakap bahasa Melayu. Dan kalau kita tersilap, kita ada denda. 10% ataupun 20%. Betul. Macam tu. Then dia mementingkan teater. Dia mementingkan syarahan. Dia mementingkan pidato. Dia mementingkan bola sepak. Dia mementingkan hoki. Dia mementingkan segala-galanya. Ada aktiviti kurikulum yang diseimbangkan dengan pendidikan pada ketika itu, kan? Jadi kawan-kawan saya yang zaman tu merupakan kapten pasukan bola sepak, atau saya yang menjadi kapten atau presiden persatuan apa-apa kan. I pun tak ingat sekarang. Tetapi dia jadi seorang doktor pakar dekat Melaka ke apa. Dia bukannya jadi orang yang tak bijak. So saya rasa bukti bahawa kesenian membantu kebijaksanaan tu adalah sangat penting dan ada. Jadi kenapa kita tidak gunakan tu? Apa yang jawapan saya dapat daripada Joseph sangat menarik kerana ada beberapa faktor, ada beberapa soalan saya nak terbitkan daripada jawapan Joseph tadi. Pertama, saya terlibat dalam Sembang Seni 2015 Anjuran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN yang fokus kepada bidang tari. Di dalam antara intipati perbincangan itu adalah mengenai kemunduran seni tradisional di Malaysia kerana adanya kreasi-kreasi baru. Kreasi-kreasi baru yang membunuh bunga-bunga ataupun tarian-tarian lama yang menjadi tunjang kepada seni persembahan tari tradisional, iaitu zapin, joget, inang dan asli. So jadi seperti mana yang Joseph katakan tadi, adanya lantai cilik dan sebagainya sebagai salah satu usaha kerajaan ataupun JKKN dalam menghidupkan, menyemarakkan lagi bidang seni tari ini pada zaman sekarang. Begitu juga dengan Inspi Tari. Inspi Tari di mana beberapa negeri, kumpulan daripada beberapa negeri bertanding, tetapi kreasi-kreasi baru sehingga orang kata
menenggelamkan traditionality sesebuah tarian itu. Itu saya nak tanyakan pendapat Joseph. Sebab sebenarnya semasa di Sembang Seni 2015 itu, saya ingin sangat mendengar apakah pandangan Joseph mengenai perkara yang saya sebutkan tadi. Ya, sebenarnya kita juga kena melihat sejarah kreasi baru. Sejarahnya, istilah dia pun daripada Indonesia sebenarnya. Ya, benar. Jadi apabila Indonesia mencapai kemerdekaan, mereka pun dalam proses mencari lambang identiti melalui tarian. Sebab Indonesia kan ada 7,000 pulau, dengan setiap pulau ada kesenian masing-masing. Jadi nak menyatukan sebuah negara yang mempunyai 250 juta penduduk memang sangat susah. Jadi usaha daripada Presiden pada masa itu adalah salah satu usaha melalui tarian. Jadi dia mencipta atau dia mengarahkan koreografer-koreografer untuk mencipta joget serampang laut, joget serampang 12 dan sebagainya. So itu adalah sejarahnya. Jadi apabila kita datang di Malaysia, pemahaman kita sekarang dah berubah. Kreasi baru bermaksud kita mesti membuat sesuatu yang baru dengan menggunakan perkara yang asli atau asal. Itu adalah masalah pertama. Di mana orang yang membuat atau orang-orang yang membuat tarian baru mungkin tidak mempunyai ilmu dengan perkara asas ni. Ya, benar. Itulah masalah yang sangat besar. Jadi bagaimanakah seseorang itu ingin membuat sesuatu yang baru sedangkan dia tidak tahu apa yang asli? Sehingga menghilangkan identiti tarian asal. Sebenarnya baru-baru ni pun saya menonton sebuah tarian, nama dia tarian Asli Songket. So bila kita nampak perkataan asli, kita secara automatik kita akan fikir tak tetum tak tetum. So wajib irama tu ada dalam tu. Tapi saya cari di manakah irama tu, di mana rhythm tu, memang saya tak jumpa. Itu satu masalah. Dan apabila kita nak bertanding, itu pun satu lagi masalah. So kita nak menggairahkan semua orang. Kita nak menggairahkan penonton, kita nak menggairahkan pengadil. Jadi tarian tu kena cepat, kena pantas, kena banyak lompatan dan sebagainya. Dan bagi saya ada kehebatan, contohnya satu bunga dibuat dengan kiraan 2 berbanding dengan dulu adalah kiraan 8. Satu bunga kiraannya 8 kan, dia agak orang kata terhad. Tetapi so semuanya dipercepatkan. Sekarang dipercepatkan. Bagi saya macam bukannya saya harus melihat kehebatan mereka melompat dengan dua kiraan dan sebagainya sehingga menghilangkan traditionality itu. Mungkin saya sangat setuju dengan anda, Nurbaya, sebab saya adalah seorang yang amat rimas apabila saya menonton tarian macam ni. Rimas adalah perkataan yang saya rasa saya terpaksa duduk di kerusi dan tahan perasaan Joseph, saya. Saya meletakkan diri saya memecahkan diri saya kepada 2 bahagian. Satu, kepada saya seorang yang ada ilmu mengenai tarian kerana saya bekas pelajar tunas budaya, bekas pelajar Raja Azanin. Jadi kita ada pengalaman itu. Dan saya melihatkan kita ada ilmu itu juga. Dan bila kita ada ilmu, kita ada komen terhadap sesuatu perkara, terhadap tarian-tarian itu. Tetapi jika saya meletakkan diri kepada penonton biasa yang tidak tahu apa-apa, bagi saya ini sesuatu yang hebat. Tetapi dia berwarna-warni, lampu dan sebagainya menyinar. Jadi kita akan terbawa-bawa oleh perkara macam tu. Dan jika saya seorang penonton yang tiada ilmu mengenai ini, saya akan berpandangan bahawa ini adalah tarian tradisional daripada Malaysia, padahal itu adalah salah. Jadi bagaimana untuk tidak begini terjadinya? Saya pun tidak ada jawapannya, Nurbaya. Sebab tu kadang-kadang kita tak boleh nak kelirukan penonton. Betul. Kadang-kadang sebab tu ada ramai yang memandang rendah pada Aswara sebab dia rasa fakulti tari Aswara agak membosankan oleh kerana kita banyak mengangkat tarian tradisi.
Dan kita mencari dan menggali. Contohnya sekarang kita ada 11 tarian joget gamelan yang dulu tak ada. Ya. Dan saya agak pasti JKKN, Istana Budaya pun sudah lupa tarian-tarian tu. Tetapi ada di Aswara. Kita ada tari Inai yang hampir pupus di kampung di dekat Kelantan. Hampir pupus. Terinai yang jarang ditarikan walaupun di Perlis. So sekarang mereka hanya suka buat canggung yang cepat. Yeah. Tapi Terinai adalah tarian klasiknya. Jadi mereka tidak mementingkan tarian-tarian yang saya sebut tadi. Dekat 15 tarian yang telah dipulih semula oleh Fakulti Tari Aswara dalam 10 tahun kebelakangan ini. Seharusnya perkara ini harus didokumentasikan. Memang. Ya, dan kita dalam proses mendokumentasikan, membuat video dan membuat buku berkenaan tarian-tarian ini seperti ini. adalah salah satu usaha daripada Fakulti Tari Ya, Aswara. ya. Dan di mana-mana kita pergi, kita cuba membawa tarian tradisi kita. Dan baru-baru ni kita balik daripada Singapura. Di mana kita diberi satu ruang di dalam Esplanade Theatre di mana kita mementaskan tarian klasik Malaysia dan mereka semua kagum dan penonton dia ramai meriah melihat kecantikan, keunikan dan semua orang memberi maklum balas bahawa mereka tidak tahu Malaysia ada tarian seperti ini. Kerana kita dikaburi dengan tarian-tarian yang Malaysia Truly Asia dan tarian-tarian yang lebih berbentuk pelancongan dan komersial. Yang mana kalau saya rasa it's okay. Kalau itulah apa yang mereka nak buat, silakan. Tetapi malangnya, orang-orang yang berkuasa pun kadang-kadang mereka melihat tarian Terinai contohnya yang begitu perlahan, lemah gemalai. Mereka pun rasa, oh, ini terlampau membosankan. Tak ada ke tarian yang lebih cepat? Tarian asyik tu, mengasyikkan. Tetapi dia perlahan. Tetapi apabila dibawa ke persembahan seperti majlis makan malam dan sebagainya, mereka tak berminat dalam perkara macam ni. Tapi mereka suka dengan sesuatu yang rancak. Ya, cuba kita bandingkan dengan orang Jawa. Ya. Cuba kita bandingkan dengan tarian Jawa yang begitu perlahan, nak sepak kain tu pun 16 kiraan saya rasa. Tetapi mereka kekalkan tarian ini, tarian istana, dan mereka begitu bangga dengan tarian itu. Benar. Jadi itu persoalan saya seterusnya. Yeah. Mengapa kita tidak bangga dengan tarian original tradisi kita sendiri, Joseph? Kenapa sekarang kamu buat saya sangat sedih, Nurbaya. Saya nak menangis. Jangan menangis. Saya tak tahu nak cakap apa. Sebenarnya saya rasa pendidikan memainkan peranan yang sangat penting. Mungkin di Indonesia daripada kecil mereka dididik untuk menyayangi puisi, menyayangi karya tari, muzik dan sebagainya daripada muda lagi. Di Malaysia kita lebih terdedah dan kita sangat mengejar kemodenan daripada Jepun, kemodenan daripada Korea. So tengoklah fashion rambut kanak-kanak sekarang ni semua. Mereka semua ikut budak-budak K-pop dan sebagainya. Dan saya rasa, boleh tak anda semua ada identiti sendiri dan cari fashion yang rambut tersendiri. Jangan ikut-ikut orang Korea yang lebih menghabiskan semua duit mereka dengan membuat plastik surgery. Kan? Okey, soalan seterusnya. Ini masih lagi berkenaan dengan sembang seni kerana ada relate dengan dengan jawapan awal dan penjelasan tadi mengenai bayaran. Okey, ada menyebut mengenai setengah majlis. Majlis mereka lebih demand on persembahan yang berbentuk moden lebih daripada demand on persembahan berbentuk tradisional. Betul. Itu adalah salah satu faktor yang membuatkan seni persembahan tradisional terutamanya bidang tari sedikit mundur ke belakang. Dan bayaran yang diterima oleh penari-penari tersebut juga membuatkan penari-penari sekarang ini lebih menjerumus kepada tarian Latin, tarian-tarian barat berbanding dengan hendak memahami ataupun hendak menerokai tarian-tarian tradisional. Jadi apa pandangan saya Joseph setuju mengenai bayaran? Kerana ini satu masalah yang besar sebenarnya, Nurbaya, dan kita harus, dan ini adalah tanggungjawabnya di atas artis itu sendiri. Jadi kadang-kala ada orang
memberi tawaran kepada saya, mengatakan, oh boleh tak kita buat persembahan, majlis makan malam, bayaran dia sekian-sekian. So saya kata, minta maaf, tak boleh Encik. Sebab penari-penari kita dilatih, mereka adalah profesional. Mereka melalui proses yang amat rumit, membayar yuran yang tinggi. Walaupun tak berapa tinggi di Aswara, tapi tinggi juga kan. Benar. Jadi saya kata, oleh kerana mereka telah melalui 3 hingga 6 tahun latihan, mereka harus menerima bayaran yang setimpal. Jadi saya mempunyai mungkin satu situasi yang saya bernasib baik di mana saya berani untuk menolak tawaran. Jadi saya kata, saya minta maaf kalau anda tak boleh membayar penari saya sebanyak 500 ke 1,000 ringgit untuk satu persembahan, maka saya tidak mahu membuat persembahan ini. Bagaimana nak educate orang luar di sana, itu luar adalah sana tanggungjawab tentang bayaran ini. Jangan merendah-rendahkan bayaran mengenai penari. Dan saya rasa kita harus bersikap profesional dari segala aspek, dari segi ketepatan waktu. Salah satu masalah yang berlaku di dalam industri kita di Malaysia, malangnya time management adalah perkara yang mereka langsung tidak memahami. Jadi mungkin kita diarahkan untuk sampai di sesuatu venue pada pukul 6, tetapi pemuzik, pelakon ke siapa-siapa akan datang pukul 9, pukul 10. Jadi saya sentiasa memberitahu penganjur, bagi tahu saya pukul berapa kita akan bermula. Dan saya akan pastikan penari semua akan berada di sana, siap sedia untuk berlatih pada waktu yang saya mengatakan dan kamu telah janjikan. Dan saya juga minta mereka membuat kontrak supaya kita tidak ditipu dan sebagainya. Inilah perkara-perkara kecil untuk memastikan bahawa kita dibayar. Dia akan bayar 50% sebelum persembahan dan 50% selepas persembahan. Perkara-perkara kecil ini mungkin, tetapi pada masa yang sama saya akan memastikan bahawa penari yang membuat persembahan adalah penari yang betul-betul berkaliber, betul-betul telah berlatih dan tahu segala-galanya. Jadi bila mereka naik ke pentas, walaupun mungkin latihan, tapi mereka kena buat dengan betul-betul untuk meyakinkan pihak penganjur bahawa ada nilai yang dilabur dalam persembahan mereka. Seimbang. Ya. Okay, soalan ni pun saya nak tanya pada Ruby mengenai bayaran. Saya rasa Ruby pun seorang penari graduan daripada Fakulti Tari Aswara, juga ada menari di luar sana. Jadi apa pandangan Ruby sendiri? Demand on tarian moden lebih daripada tarian tradisional sendiri, dan bayaran yang Ruby terima sebagai penari kadang-kadang sangat sedikit. Sehingga kan lebih baiklah aku beralih kepada tarian moden, dapat banyak job lagi kan, dapat banyak bayaran. So jadi apa pandangan Ruby? So pada pandangan saya yang lebih kurang sama dengan pendapat Sir Joseph, which is pihak penganjur, masyarakat lebihkan berminat untuk melihat persembahan-persembahan yang lebih moden berbanding tradisional. Jadinya so kita kena ikut permintaan lah. Saya sebagai penari tradisional, saya memang meminati tarian tradisional itself, dan saya telah belajar selama 6 tahun pun. Masyarakat yang membenakan industri itu. Industri ini harus lebih kepada moden berbanding tradisional. Saya rasa pemikiran mereka yang harus lebih terbuka untuk memandang tradisional ini juga adalah kelas satu sendiri. Sama nilai. Sama nilai. Okey, dan saya nak bertanya juga, Joseph ada ke Jepun baru-baru ini untuk membincangkan berkenaan dengan current situation, situasi terkini mengenai tarian di Malaysia. Mungkin Joseph boleh kongsikan sedikit, kerana yang membuatkan saya terkejut, di Tokyo, di Jepun membincangkan tentang hal ini. Kenapa kita di Malaysia sendiri tidak begitu berminat. Tidak begitu berminat. Seolah-olah seni tradisional ini dipandang sangat enteng, sangat remeh. Ya. Sebenarnya kebelakangan ini, dalam 10 tahun kebelakangan ini, saya sentiasa mungkin sehingga 4 atau 5 kali setahun pergi ke Singapura, Thailand, Taiwan,
Korea, Jepun, terutamanya 5 negara ini, dan saya sentiasa diajak oleh negara-negara ini untuk membentangkan kertas kerja berkenaan dengan tarian tradisional. Jadi sebenarnya saya di Malaysia bukanlah seorang pakar tarian tradisional. Ya. Tetapi saya mempunyai kebolehan untuk bercakap dalam bahasa Inggeris dan saya menulis dalam bahasa Inggeris yang mana mereka boleh menerima dan memahami. Jadi buat masa ini saya memberi tumpuan pembentangan saya satu secara umum kepada tarian-tarian tradisional Malaysia di mana tarian-tarian yang disebut tadi joget Inang Zapin asli antaranya, dan juga sistem pendidikan di Aswara yang mengangkat tarian tradisional sebagai tunjang dan perkara utama di Aswara, sistem pendidikan, dan juga persembahan-persembahan yang menggabungkan tradisi dengan aspek-aspek contemporary. Saya juga membentangkan perkara-perkara seperti tersebut. Jadi satu lagi yang saya sering membentangkan adalah berkenaan dengan penglibatan pelajar-pelajar Aswara yang bukan berbangsa India atau beragama Hindu dan kepakaran mereka dalam Bharatanatyam. Ini merupakan satu fenomena dalam rantau ini. Sebenarnya mereka tidak pernah melihat selepas zaman Ramli Ibrahim, Datuk Ramli Ibrahim, tidak ada. Tetapi sekarang di Aswara kita telah melahirkan Yunus Ismail, Baizura Ghani, kita Eng Zing Ying, Christine Chiu dan Hairi Mokhtar yang semua telah habiskan mereka punya Arangetram, iaitu persembahan solo mereka. Tak ada seorang pun beragama Hindu atau bangsa India. So itu satu fenomenon yang saya sentiasa mewawarkan kepada peringkat antarabangsa di persidangan-persidangan dan sebagainya. Dan satu lagi topik yang saya amat meminati adalah Mak Yong. Jadi saya sentiasa cerita tentang perkara yang sangat menarik yang pada pandangan saya, kenapa Pak Yong tu sentiasa dimainkan oleh seorang wanita. So kenapa perkara ini menarik pada saya? So saya cuba mencungkil isu-isu gender dan identity, isu patriarki dan matriarki di Kelantan dan membentangkan perkara ini kepada khalayak. Saya juga menceritakan usaha-usaha oleh Nurzizi Zulkifli yang mengubah sebuah cerita Shakespeare Midsummer's Night's Dream kepada bentuk Mak Yong. Mak Yong Titi Sakti nama dia. Saya menceritakan usaha Encik Rosnan Rahman yang merupakan seorang yang jatuh cinta dengan Mak Yong sehingga dia antara Pak Yong muda yang paling terkenal. Seorang lelaki. Dan juga Edin Khoo dan usaha-usaha beliau melalui pusaka. So saya sentiasa cerita tentang perkara-perkara ini yang saya sebut tadi. Bagaimana sambutan di Tokyo? Saya kagum. Saya rasa nak menangis, tapi dengan positif lah. Banyak menangis ni Nurbaya ni. Di Korea dan juga di Tokyo, saya mendapati bahawa mereka begitu sesi soal jawab. Kalau saya buat satu pembentangan di Malaysia, sesi soal jawabnya semua akan diam. Nah, siapa ada soalan? Tiada discussion, tiada timbal balas di situ. Mereka tak berminat, Mereka nak ambil nota dan balik. Tetapi di Jepun baru-baru ni, sesi soal jawabnya hampir setengah jam. Sehingga kan orang yang menjadi pengerusi majlis mengatakan, kita harus berhenti sekarang. Kita tak ada masa lagi. Kita harus berhenti walaupun bilangan orang yang hadir adalah kecil. Tetapi mereka adalah pakar, mereka adalah guru-guru, mereka adalah profesor, mereka adalah penggiat yang betul-betul berminat dalam kesenian tradisional Malaysia. Jadi saya rasa ada juga orang di luar negara yang ingin mengambil tahu. Sebab masalahnya, Nurbaya, kesenian tradisional Malaysia ni secara umum adalah apa yang saya sebut di bawah radar. Mereka tidak begitu memahami Malaysia. Mereka memahami dan mengetahui Indonesia. Gamelan Indonesia diajar di Amerika Syarikat. Di banyak universiti di sana. Mereka mengetahui Thailand dengan tarian klasik Thailand. Ramakin dan sebagainya diketahui oleh masyarakat umum di seluruh negara dunia. Tapi cuba kita tanya pasal Mak Yong. Cuba kita tanya pasal joget gamelan. Cuba kita tanya dan bincang tentang tari inai.
terinai tentang joget Inang Zapin asli. Jadi apa yang berlaku di Jepun, saya ada masalah dengan DVD sebab dia hang, besar sangat file. So saya terpaksa bangun dan menari joget Inang Zapin asli. Jadi ada penonton yang begitu rasa seronok dan tepuk tangan untuk saya. Saya menari 2-3 langkah je. Nasib baik saya boleh menari kan. Yang tu boleh lah. Tapi lepas tu bila saya pergi kepada section contemporary, saya kata saya harap video ni bekerja sekarang sebab saya tak boleh menari yang ni. Jadi Joseph masih lagi orang kata masih muda, dalam erti kata yang lain masih lagi muda, tak semput, itu yang penting. Muda dari nenek saya lah. Okey, soalan terakhir sebelum saya tutup talk set saya yang pertama ini, sebelum saya beralih kepada Ruby dan seterusnya, soalan mengenai persembahan yang akan datang iaitu Becoming King yang akan dipersembahkan di Aswara nanti. Saya ingin bertanya kepada Joseph soalan terakhir ni. Jadi adakah seharusnya perdebatan, perbincangan mengenai soal seni tradisional ataupun seni tari tradisional harus diperbanyakkan lagi dibincangkan di Malaysia ini, ataupun orang kata jika ada acara saja baru nak dibincangkan, kalau tidak senyap saja. Betul. Apa saya rasa kita harus sentiasa berbincang perkara ini. Dan lebih daripada berbincang, saya rasa satu lagi perkara yang penting adalah sesiapa yang terlibat dalam kesenian tradisional atau contemporary atau apa-apa harus mengakui usaha orang lain. Dan ini adalah satu masalah besar di Malaysia. Susah nak mengakui usaha. Susah sangat nak mengakui dan menghargai usaha daripada orang lain. Baru-baru ini saya menonton sebuah persembahan. Nama persembahan itu Inang Genik atau Inang Renik. Kami sentiasa persembahkan tarian tu di Aswara. Tetapi setiap kali saya buat persembahan tu, kita mesti sebut nama Wan Nur Alam sebagai koreografer dia. Tapi kali ini tak ada sebut langsung. Kenapa? Apakah masalahnya? Jadi kalau saya pergi ke sesuatu tempat, saya organisasi NGO katakan, saya sentiasa nak merendahkan, menepikan usaha Aswara. Kalau Aswara mungkin nak menepikan Universiti Malaya. Saya pergi kepada satu persidangan di Universiti Malaya di mana mereka membincangkan perjalanan pendidikan Mak Yong di Malaysia. Daripada 70-an Universiti Sains, lepas tu 80-an buat persiapan untuk saya tak ingat apa. Lepas tu tak ada apa-apa sehingga 2005 Mak Yong diiktiraf sebagai UNESCO punya persembahan. Jadi saya tanya kepada profesor yang berwibawa itu, kenapa you tak masukkan dalam you punya senarai 1994 Mak Yong, wayang kulit, bangsawan, randai, semuanya dijadikan kursus wajib di Aswara. Oleh kerana dia tidak mengajar di sana lagi, dia cuba hide it. Sembunyikan perkara. Itu pada pandangan saya adalah seorang ilmuwan yang tidak jujur. Jadi cara kita mengangkat diri kita adalah untuk menepikan orang lain. Cara kita menunjukkan orang lain bahawa kita adalah penting adalah dengan tidak menceritakan usaha orang lain. Tetapi saya bukan macam tu. Saya adalah orang yang sentiasa mengatakan apa yang kita buat pernah dibuat oleh Wan Salma dekat Suktra yang mana dia mengangkat tarian joget gamelan. Zahara Hamid yang buat joget gamelan di sana. Kita seharusnya menyebut nama guru-guru kita. Itu sebagai satu appreciation memang. Kan? Memang harus. Sebab ilmu kita datang kepada arwah Said Manap yang mengajar saya joget Inang Zapin asli. Jadi saya tak boleh berbincang perkara ini tanpa menyebut nama dia, tanpa menyebut nama Sharifah Mahani dalam klasik Melayu. Kenapa masyarakat Malaysia jadi macam tu? Saya faham adalah untuk kepentingan diri mereka sendiri. Jadi oleh kerana ada dana, kita mesti menunjukkan orang tu bahawa kita sahaja yang buat kerja ni. Jadi orang lain tak buat apa-apa, maka saya adalah penyelamat Mak Yong, contoh dia macam tu. Jadi bagi saya ini sikap yang sangat buruk. Kesimpulannya sikap ini datangnya daripada yang di atas juga. Atas, bawah, tepi, kanan, daripada semua tempat sebenarnya. Jangan nangis. Kali ketiga dah. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita sambung ke talk set yang seterusnya.
Durian Nusantara, bangkit dan maju bersama ASEAN. Ruang tamu kita. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya dan juga Dr. Joseph Gonzalez yang merupakan pengarah artistik di Aswara Dance Company, juga pensyarah fakulti tari di Aswara, dan tetamu kedua saya iaitu Ruby Wahid yang merupakan graduan dari Fakulti Tari Aswara, juga merupakan penari utama di Aswara Dance Company dan juga penari di bawah penajaan Yayasan Sandarbi. Banyak betul title Ruby ni. Okey, sebelum saya nak bercerita mengenai persembahan yang akan dipersembahkan oleh Aswara Dance Company yang bertajuk Becoming King, The Payung Revisited Phase 2, A Work in Progress, yang akan berlangsung di Black Box Aswara pada 10 hingga 12 Disember 2015. Saya nak bertanya satu soalan dulu dengan Joseph, kemudian mungkin boleh disambung oleh Ruby mengenai perjalanan pendidikan seni tari di Malaysia ini. Boleh berikan pandangan. Sekarang ni sebab kesuntukan masa kan. Sebenarnya itu pun saya boleh bercerita sampai 20 jam. Kita make it short tapi padat. Short and sweet tapi padat. Okay. Sebenarnya pendidikan seni tari sekarang ini oleh kerana pengujudan Aswara, ia telah mengubah apa yang berlaku di negara kita ini. Selama 21 tahun, pendidikan tari secara formal, secara profesional, yang berkaliber tinggi, yang berkualiti adalah terdapat di Malaysia. Bukan hanya di sekolah swasta yang mengajar ballet atau tap, modern, hip-hop, jazz dan sebagainya mengikut silibus daripada England. Di Aswara kita mengangkat kesenian tarian tradisional sebagai tunjang ke dalam silibus kita. Tapi pada masa yang sama kita juga melihat kepada keperluan ballet dan contemporary oleh kerana saya ingin pelajar saya bila mereka menjadi graduan daripada Aswara, mereka adalah orang yang berwibawa, kreatif dan boleh mendapat kerja di mana-mana sahaja serta menyambung pelajaran sampai ke luar negara. Dan membanggakan Fairul menyambung pelajaran di NYU, New York University. Dalam bidang koreografi dan tarian. Persembahan dan koreografi di universiti yang paling terkenal di dunia. Dan ini adalah satu contoh apa yang saya sebut sebagai pendidikan yang memberi kuasa. Kuasa kepada kanak-kanak kita, anak murid kita untuk mengubah kehidupan. Supaya mereka tidak melihat penari itu hanya orang yang menjadi usher, hanya orang yang membuat persembahan untuk orang-orang besar sewaktu ASEAN, Asian, United Nations dan sebagainya. Tetapi mereka adalah orang yang harus ditontoni oleh kerana bakat mereka yang luar biasa. Bermaksud kerjaya sebagai seorang penari ini bukannya kerjaya second class ataupun third class. Ini sebuah kerjaya profesional. Betul. Sebuah kerjaya yang harus dan saya harap satu hari nanti dihargai oleh masyarakat. Jadi skeptikal ibu bapa tentang belajar menari ini harus ditolak tepi, harus dipadamkan kerana ada ibu bapa seperti mana yang Joseph katakan tadi tidak menekankan perkara kreativiti ini di dalam pendidikan anak-anak mereka kerana mereka takut ini melalaikan dan sebagainya. Jadi mereka tidak tahu bahawa pendidikan kreativiti ini sangat bermakna bagi anak-anak mereka, terutamanya dalam membina keyakinan diri. Betul. Jadi saya hanya ada satu dua contoh yang saya ingin mengatakan di mana saya mula melihat satu perubahan dalam sikap ini di kalangan ibu bapa. Oleh kerana bukan hanya pelajar-pelajar yang tidak dapat masuk ke institusi pengajian tinggi yang lain, yang masuk ke Aswara atau UM ke mana-mana untuk belajar tari, tetapi kita juga menerima pelajar yang mendapat 10A dalam SPM untuk yang ingin menjadi seorang penari.
Maka ibu bapa mula sekarang ini mungkin mereka pun lebih terbuka dan mereka pun mungkin melihat bahawa anak mereka harus bahagia dalam hidup ini, mengejar impian yang mana mereka ada bakat yang tersendiri dan luar biasa. Jadi saya rasa satu lagi perkara yang saya harap dapat kita mengubah iaitu persepsi masyarakat bahawa pendidikan tari yang terdapat di Malaysia tidak setanding dengan pendidikan tari yang di Singapura, di Australia atau di mana-mana. Ini adalah satu perkara yang membuat saya sangat marah. Oleh kerana mereka sanggup membelanja RM100,000 untuk mendapatkan diploma di Singapura, tetapi untuk RM6,000 mereka mempunyai masalah dan banyak persepsi yang negatif. Aswara adalah sekolah Melayu, sekolah Cina, sekolah India, sekolah tradisi. Tetapi sekarang apabila kita membuktikan bahawa orang macam Liu Yongxian, Raymond Liu, Fairul, Chai Vivan, semua telah menghabiskan ijazah sarjana mereka di institusi-institusi yang besar, maka mulalah perkara ini berubah. Itu berubah. Ya, dan saya harap usaha daripada orang-orang seperti Nurbaya untuk mewawarkannya akan membantu kita. Terima kasih, insya-Allah. Dan ini soalan juga kepada Ruby. Ruby dah 6 tahun dalam seni tari. Berapa? 9 tahun. Okey, 9 tahun dalam bidang tari ini. Kan. Jadi apa yang Ruby dah dapat daripada sepanjang Ruby belajar dengan Joseph, sepanjang Ruby belajar di Aswara, sepanjang Ruby berkecimpung dalam bidang ini. Seperti mana kita sembangkan tadi, skeptikalnya ibu bapa. Saya pasti ibu bapa mahu anak-anak mereka berjaya. Bidang tari ini satu, orang kata bidang yang ke-10, ke-11 kan, yang terkebelakang sekali. So jadi apa pandangan Ruby? Okey, pertama kalinya berjam celik sebenarnya 9 tahun dah saya dalam industri bidang tari, which is saya pun tak pernah mimpi saya sampai ke tahap ini. Dan terima kasih juga kepada guru-guru saya, terutama Sir Joseph. Awalnya saya mendapat tentangan daripada ibu bapa saya sendiri untuk masuk ke, dulu kita panggil ASK, Akademi Seni Kebangsaan. Tapi jiran saya yang meyakinkan, sebab dia tahu saya memang minat sangat menari ni daripada zaman sekolah. Memang zaman sekolah saya dah menceburi bidang tarian. So dia cakap, why not bagi saya peluang dan saya boleh prove something. Dan saya masuk. Saya adalah seorang pelajar yang hanya sederhana di peringkat sekolah. Maksudnya dari segi pembelajaran, bukanlah saya ni terlalu bodoh sangat ke, tidak. Saya hanyalah sederhana. Apabila masuk ke Aswara, telah banyak benda yang membuka mata saya, membuka fikiran saya menjadi lebih keterbukaan. Maksudnya di Aswara saya mula belajar perkara yang satu yang saya belajar, kita akan lebih bersungguh dengan perkara yang kita minat. Di Aswara bukannya kita belajar menari saja. Ini yang mentaliti saya susah berhadapan dengan masyarakat yang punya mentaliti, awak belajar apa? Saya belajar menari. Di mana? Aswara. Diploma, degree. Ada diploma dengan degree di Aswara. Saya cakap dalam hati, kalau saya nak terangkan dia, belum tentu cukup 7 hari untuk saya terangkan segala-galanya. So, mentaliti masyarakat ni yang membuatkan saya rasa sedih sehingga sekarang. Sebab untuk melalui proses 6 tahun, pembelajaran diploma dan degree adalah perkara yang sangat-sangat susah. Sangat susah walaupun mempelajari. Dengan guru yang susah. Ya. Banyak menangis. Yang guru yang penuh dengan disiplin. Benar. Boleh saya ceritakan diploma kami pelajar, kawan-kawan saya masuk 40 orang, yang hingga ke akhir hanyalah 22 orang sahaja. Sebahagian itu give up. So orang yang betul-betul fight, yang betul-betul dream, bercita-cita besar, bermimpikan sesuatu benda yang besar yang boleh bertahan lah, saya rasa. Dan di Aswara juga bukanlah kita belajar menari saja, kita belajar teori, kita belajar segala-galanya. Sejarah sedang sebuah tarian itu. Dan kita belajar perkara-perkara akademi wajib juga, pasal tamadun, pasal bahasa-bahasa juga. Akademiknya ada. Alhamdulillah, sepanjang saya 6 tahun, beberapa kali juga saya mendapat anugerah dekan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan saya rasa... Dan pelajar terbaik. Pelajar terbaik. Alhamdulillah.
bimbingan Joseph Gonzales. Jadi maksudnya di sini jadi bukan saja belajar praktikalnya saja tetapi belajar mengenai sejarah. Jadi kita lebih menghargai daripada mana asal usulnya sebuah seni tari tradisional itu dan kita lebih tahu jati diri kita. Benar Adakah sekali. benar? Benar sekali sebab bila saya pada awalnya saya masuk Aswara, saya hanya tahu saya adalah background penari suatari. Saya hanya tahu joget, inang, zapin. Itu saja. Asli pun saya tidak tahu. Dan saya tak sangka bila saya masuk, saya mempelajari segala-galanya. India, Bharatanatyam, Chinese dance, semuanya klasikal. Melayu, ballet, kita ada belajar jazz dan paling seronoknya akademi wajib untuk semua fakulti akan belajar Mek Mulung, Randai, Bangsawan dan Mak Yung. Di mana saya sendiri tak tahu saya ada bakat-bakat itu. Saya Dan dia memegang watak yang utama. Selalu sebab Ruby ada bakat untuk menyanyi juga. Alhamdulillah untuk Mek Mulung, Bangsawan dan Mak Yung saya memegang watak utama which is peluang tu kita hanya dapat di Aswara saya rasa dan saya kira di situlah saya mengasah bakat saya. Saya menjadi seorang yang memang ada jatuh dan bangun. Sir Joseph memang melihat saya segala-galanya, jatuh bangun saya. Seorang yang susah untuk mencari konsisten dalam journey saya sebagai seorang anak seni. Jangan nangis. Hari ini saya buatkan ramai orang nangis. Ya. Apa ni? Anda menjemput kami ke studio dan kami semua menangis. Itulah kesenian orang-orang yang sangat yang tersentuh oleh cerita-cerita. Sebab sewaktu Ruby bercerita sekarang ini, saya boleh gambarkan situasi di dalam kelas dengan situasi dia dengan rakan-rakan dia. Dan perkara ini tidak senang. Jadi itulah persepsi yang Ruby sebut tadi itu, persepsi masyarakat. Saya sentiasa ke Aswara dan saya salah satu fakulti yang sentiasa menarik perhatian saya adalah fakulti tari kerana mungkin saya tidak ada berpeluang untuk ke fakulti tari. Walaupun saya ada cita-cita itu, seolah-olah saya memandang fakulti tari itu sebagai American Ballet company. Boleh tak saya celah sikit? Actually, fakulti tari di Aswara juga merupakan fakulti yang sangat aktif. Kerana kita mempunyai dekan yang sangat super duper aktif. Betul. Sebab dia daripada dia start datang kerja, dia memang fokus pada kerja. Sampai malam mereka akan terima SMS. Dan untuk pengetahuan para pendengar, Dr. Joseph Gonzales bukan saja pensyarah ataupun pensyarah fakulti tari di Aswara, pengarah artistik di Aswara Dance Company seperti mana yang Ruby kata-kata, beliau juga merupakan dekan di fakulti tari kerana itulah fakulti tari sangat aktif. Bukan saja di dalam lingkungan Institut Pengajian Tinggi saja tetapi di luar juga kan. Okey, ini nak bercerita mengenai persembahan yang akan datang iaitu Becoming King, The Pak Yung Revisited Phase 2, A Work in Progress. Setahu saya Becoming King ni pernah dipersembahkan pada tahun lepas. Okey, apakah perbezaan Becoming King pada tahun lepas dan Becoming King pada tahun ini? Saya rasa saya nak dengar daripada Ruby pandangan dia. Oleh kerana dia dalam proses tu sekarang. Lepas tu saya akan sambung. Boleh. Okey. Perbezaan yang saya nampak, yang saya sebagai salah seorang penari dalam Becoming King, pembaikan pulih dari segi koreografi tarian sebab kita ada elemen-elemen lakonan juga. So dari situ kita Dr. Joseph mengambil pendapat-pendapat sekelilingnya, sama ada komen yang negatif ataupun positif diangkat dan kita rework balik benda yang tidak macam kira tak berapa berkesan. Tidak berkesan, kita ubah. Dari segi koreografi, pada awalnya ada koreografi tarian, hanya menari 10 minit lebih, non-stop. Itu adalah paling mencabar, segmen yang sangat mencabar dari segi stamina, dari segi macam mana kita sebagai penari, profesionalnya kita untuk mempersembahkan tarian itu di atas stage. Dari sudut pengalaman kita sendiri sebagai seorang performer. Dan ada slot-slot lain juga dibaik pulih, ada slot yang dipendekkan, ada yang dipanjangkan dan ada juga slot lakonan which is itu pun akan ditekankan di mana tidak semua mempunyai kebolehan untuk berlakon actually sebab dalam Mak Yung. Sebab Mak Yung juga, saya walaupun dah 9 tahun di Aswara masih juga merangkak untuk mengetahui Mak Yung walaupun saya telah berkecimpung dan involve dalam beberapa persembahan Mak Yung. Saya pernah involve dekat Japan, dekat Singapura, dekat Filipin. Pun masih lagi mencari
cara Mak Yong sangat-sangat susah. Sangat susah. So dari situ kita membaik pulih lah. Dari yang before punya dengan yang sekarang punya. Becoming Okay, King. Joseph nak Ya. sambung? Ya, so pada pandangan saya tidak tahu. Saya memang dihantui oleh Mak Yong. Daripada dulu, daripada zaman arwah Khadijah Awang, saya jatuh cinta dengan bentuk dia dan saya kalau saya berkesempatan untuk melihat dia secara live, mengajar pelajar-pelajar, cara dia, lemah lembut dia, dan saya pernah terlibat dalam satu persembahan bersama-sama dengan dia sewaktu merasmikan 50 tahun MAS mungkin pada masa tu. Jadi aura dia, cara dia di atas pentas, saya tidak pernah melihat siapa-siapa yang mempunyai aura macam tu, Ya, yang benar. begitu kuat. Jadi ya, betul. So saya dengan pemikiran yang datang daripada pemikiran contemporary, saya sentiasa melihat Mak Yong mempunyai bentuk yang sangat flexible. So bentuk dia menarik. Dan kita walaupun mungkin orang belajar Shakespeare, apa yang menarik tentang Shakespeare pada pandangan saya adalah dia punya teks. Tetapi dia tidak mempunyai bentuk teater yang khas. Jadi itu keistimewaan bentuk teater tradisional Malaysia, Mak Yong, yang mempunyai bentuk yang khas. Dia ada mesti bermula dengan buka panggung, dia menghadap rebab, dia ada ucap tetapnya, dia ada kiratnya, dia ada pergi memanggil peran dia. Perkara-perkara ini adalah struktur yang sangat ajaib pada pandangan saya. Tetapi ia bukan hanya satu bentuk kesenian tradisional lama yang hanya harus disimpan dan didokumentasikan dekat museum, tetapi ia amat hidup. Oleh kerana ia bergantung kepada kepakaran Pak Yong dan kepakaran peran untuk berimprovisasi teks dan memasukkan cerita-cerita yang sangat terkini tentang negara, tentang siapa-siapa. Maka apa pun boleh dimasukkan dalam cerita Mak Yong. Jadi dia jadi Dia sesuatu fleksibel. yang sangat fleksibel. Jadi saya sangat tertarik. Dan kenapa saya tanya diri saya sendiri, kenapa setelah 50 tahun saya hanya melihat orang-orang macam arwah Khadijah Awang, Meknab, Chom, orang-orang yang sangat tersendiri dalam dunia Mak Yong. Dan walaupun kita mengajar generasi demi generasi, tahun demi tahun kita mengajar pelajar-pelajar di Aswara, tapi bukan semuanya boleh sampai ke tahap primadonna macam ni. Mungkin Zamzuria, Ruby, Norzizi, Ismadian Ismail adalah generasi muda yang mempunyai bakat yang harus diasah sehingga mereka sampai ke tahap tu. Jadi saya berfikir dalam bentuk ni, apakah maksudnya menjadi seorang Pak Yong? Seorang Pak Yong tu mesti pandai menyanyi, berlakon dan menari. Jadi saya kata sangat menarik untuk Pak jadi Yong bahan. tu performer. Ya, Complete Ya, Yeah. secara totalnya. Dan persembahan ini akan bermula pada 10 sehingga 13 13 Disember. Okey, 10 hingga 12 Disember persembahannya bermula 8.30 malam dan Ya. 13 Disember merupakan hari Ahad akan Ya. bermula pada 3 petang, hanya ada Matinee matinee show persembahan. sahaja. Ya. Dan ia akan berlangsung di Black Box Aswara Ya. dan tiket hanya berharga Hanya. RM30 Sangat murah. sahaja untuk dewasa dan RM15 untuk pelajar. Sangat murah, berbaloi-baloi kerana Yes, dapat betul. melihat these professional dancers menari, menyanyi dan juga berlakon. Ya, dan saya sangat berterima kasih kepada Aswara oleh kerana menyumbang dana untuk pementasan ini dan juga Yayasan Saim Dabi yang membantu untuk pembayaran semua penari-penarinya. Tapi kali ini saya juga telah membuat penambahan dari aspek design dan saya telah menjemput seorang lighting designer, Lo Kok Man, yang sangat terkenal dalam dunia seni teater dan juga seorang yang baru iaitu Lian Kian Lek untuk membantu dalam desain kostum dan juga desain set. Dan dia merupakan seorang jurubina sebenarnya. Jadi saya sangat tertarik kepada berkolaborasi. Saya kali ini lebih banyak berkolaborasi dengan pelajar-pelajar dan penari saya sendiri oleh kerana mereka pun lebih matang. Dan Ruby adalah sangat menarik oleh kerana tahun lepas apabila dia buat Becoming King, saya
merasakan bahawa dia menghadapi banyak masalah untuk masuk ke dalam persembahan ini. Dan saya pun tak faham kenapa, dan sekarang pun saya masih ingat balik kenapa dia begitu susah tahun lepas. Tetapi itu adalah tanda kematangan dan proses. Dan saya rasa tahun ini saya bekerja dengan orang yang totally berbeza. Walhal dia orang yang sama. Jadi persembahan ni dikoreografikan bersama-sama dengan penari-penari daripada Fakulti Tari Aswara. Sebab sekarang ini kita ada ramai yang berpengalaman. Seperti saya kata, Ruby sendiri sudah lebih berpengalaman. Dan saya ingin menarik idea daripada mereka. Dan kita ada penari yang sangat terkenal seperti Naim Shahrazad, seperti Fauzi Amiruddin, Azizi Mansur. Orang-orang ini yang you kenal, Raziman yang you sebut tadi. Jadi orang-orang ini boleh menyumbang idea. Jadi mereka tidak perlu menarik muka kalau mereka tak suka sesuatu section contohnya. So apa kata mereka akan memberi cadangan? Oh, apa kata kita cuba macam ni? Jadi saya rasa keseronokan berinteraksi dalam ruang studio sangat berbeza daripada tahun lepas. Dan prosesnya sangat berbeza. Dan persembahan ini diarahkan sepenuhnya oleh Joseph. Ya. Dan saya sebenarnya ada cita-cita besar untuk program ni, untuk persembahan ni, di mana saya harapkan saya boleh hasilkan sebuah persembahan contemporary berdasarkan bentuk tradisi yang mungkin boleh dijual di tahap antarabangsa. Jadi maksudnya di sini, seni persembahan tradisional dan contemporary, it can be blend together sebenarnya. Jika kita nampak sisi yang betul untuk diblendkan dan kita tahu sejarahnya. Adakah benar itu? Betul. Tidak bolehlah orang kata apa, nak cacar marba, tangkap muat saja. Tidak. Sebab saya rasa hari ini pun sebelum kita datang, kita telah edarkan seni kata, lirik untuk lagu-lagu Mak Yong untuk dihafal oleh penari semua. Dan sesi-sesi latihan seterusnya akan melihat bagaimana watak-watak utama ni, 8 orang akan cuba menyanyi, berlakon, membuat ucap tetap dan sebagainya. Dan perkara yang sangat menarik adalah penonton boleh ada sesi undian. Seperti reality TV, mereka akan keluar daripada tempat duduk masing-masing dan mengundi untuk calon yang mereka rasa adalah calon terbaik untuk jadi Pak Yo. Okey, saya sebelum saya mengakhiri segmen ruang tamu kita ni, saya nak tanya Joseph. Dalam perkataan yang paling mudah, mengapa para pendengar Durian Nusantara harus wajib datang dan menonton, memberikan sokongan kepada Becoming King ini? Persembahan ini. Satu perkataan sahaja. Satu perkataan. Orang kata ayat yang paling mudah. Ayat yang short, paling mudah. Sweet, simple, padat. Pada pandangan saya, Becoming King, The Pak Yong Revisited, mungkin merupakan sebuah persembahan contemporary berdasarkan tradisi, berjiwa Malaysia yang berkualiti tinggi. Okey. Sekian. Okey, dan Ruby pula sebagai salah seorang ahli di dalam persembahan itu. Jadi seperti mana yang saya tanyakan pada Joseph tadi, ayat yang paling mudah untuk menarik para pendengar Durian Nusantara untuk menonton Becoming King ni. Okey, bagi saya tak rugi datang tengok Becoming King ni sebab seperti Joseph cakap tadi, ini adalah kolaborasi antara Sir Joseph dan juga graduan-graduan juga pelajar dari Aswara. So kalau nak tahu macam mana gabungan antara Otai Masih Berbisa dan generasi Y ni, macam mana hasil di atas stage, jom datang tengok. Okey, itu mengenai Becoming King. Dan terakhir kali, ini soalan untuk Joseph. Terakhir, sebelum saya betul-betul tutup ni. Okey. Sebenarnya kalau orang kata 40 minit bersama dengan Joseph tak cukup sebenarnya. Betul. Bukan, kita kan ada lagi sesi. Ya. Okey, tapi ini soalan terakhir. Bagaimana untuk memupuk kesedaran kepada ibu bapa tentang pentingnya seni persembahan tradisional ini? Bagaimana untuk memupuk minat kepada generasi yang akan datang agar sentiasa menyertai seni persembahan tradisional ini? Yang ada kesedaran tu, alhamdulillah, baguslah. Jika tiada kesedaran itu, bagaimana supaya benda ini tidak terhapus, tidak terus
mundur? Sekiranya jawapan yang paling mudah, yang tak mudah sebenarnya adalah melalui pendidikan. Pada pandangan saya, kalau kita menyediakan ruang di setiap sekolah daripada darjah 1, sekolah swasta, sekolah kerajaan, menyediakan ruang di mana pelajar-pelajar boleh menari, berlakon, menyanyi daripada kecil, lagu-lagu tradisi, lagu-lagu rakyat daripada kecil, maka saya pasti semangat cinta kepada kesenian tradisional itu boleh dikekalkan selama-lamanya. Tetapi ia harus diajar dan diperkenalkan kepada pelajar-pelajar ini oleh orang yang penuh menyintai, penuh passion. Dan yang terlatih. Yang terlatih. Bukan oleh sebarangan orang. Agar traditionality-nya, dia punya originality tidak lari kan. Sebab yang paling penting di dalam apa-apa situasi adalah guru yang memperkenalkan sesuatu perkara. So saya adalah seorang pelajar yang amat meminati matematik. Oleh kerana saya mempunyai seorang cikgu di sekolah yang amat meminati matematik dan mengajar saya betapa cantiknya sesuatu equation di mana bahagian kiri sama dengan bahagian kanan. Dan perkara ini mungkin tidak menarik kepada orang lain. Tapi oleh kerana cikgu saya mengajar sebegitu, saya telah jatuh cinta dengan bidang itu. Cara yang sama dengan seni tari. Ia boleh diajar oleh orang yang kurang berwibawa. Dan itu boleh membawa masalah yang sangat besar. Benar. Apabila kita menghadapi kecederaan. Contohnya, apabila mereka mengajar dengan terlampau tegas, apabila mereka mengajar sama macam mereka membuat kawat, jadi orang akan hilang minat. Jadi kita mesti antara subjek yang diajar kepada anak-anak murid di Aswara adalah pedagogi. Bagaimana kita mendekati sistem dan sains mengajar. Dan yang paling penting, ibu bapa perlu ambil tahu tentang peri pentingnya kreativiti, sudut kreativiti dalam pendidikan anak-anak ini. Kerana perkembangan otak mereka tidak boleh dikawatkan. Betul. Mereka tidak boleh sistem itu perlu ada tetapi tidak boleh dikawatkan. Betul. Kan? Betul. Okey, terima kasih Joseph Gonzalez. Terima kasih Ruby Wahid Thank kerana you. sudi bersama dengan saya pada petang ini untuk segmen ruang tamu kita. Saya mengharapkan para pendengar Durian Nusantara agar meluangkan masa anda 10 hingga 13 Disember di Black Box Aswara dengan harga tiket RM30 untuk dewasa dan harga tiket RM15 untuk pelajar sahaja untuk menonton Becoming King The Payung Revisited, sebuah persembahan yang menarik, walaupun saya masih lagi tidak menontonnya, tetapi melalui apa yang dikatakan oleh Joseph dan Ruby tadi pastinya menarik kerana ada reality, ala-ala reality TV. Betul, elemen-elemen yang tidak disangka. Kan? Dan yang menariknya bagaimana sebuah persembahan tradisional digabungkan dengan di contemporary, ada gabungan antara tradisional dan contemporary itu. Kita bersama lagi insya-Allah untuk hari-hari keesok-esokannya dengan tetamu-tetamu yang lain yang akan saya bawa ke studio ini. Salam hormat, salam Nusantara.